Mukadimah kepada perbincangan kita hari ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang dihormati Puan Ni, Saya. Yang dimuliakan para pendengar Radio IKIM, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya kita masih lagi diizinkan berada di dalam suasana ilmu. Yang mana ilmu ini sangat penting untuk menyuluh kehidupan kita di dunia. Lebih-lebih lagi ilmu ini sangat penting untuk kita beramal bakti kepada Allah dan kepada manusia, yang dengannya insya-Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan apabila kita bertambah ilmu kita, akan bertambah takut kita kepada Allah. Sebab itu pernah ditanyakan kepada seorang ulama, siapakah orang yang berilmu itu? Jawabnya, orang yang berilmu itu ialah orang yang takut kepada Allah. Jadi sekiranya bertambah ilmu kita tetapi tidak bertambah takut kita kepada Allah, kita risau, kita ada sebab untuk bimbang. Kerana mungkin yang kita kumpul itu bukan ilmu, mungkin yang kita dapat itu bukan ilmu, tetapi sekadar maklumat, sekadar pengetahuan, bukan kemahuan kita dalam beragama. Jadi sebab itu mudah-mudahan kita sentiasa berdoa supaya ditambah ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang membawa kita takut kepada Allah, dan hasil takut kepada Allah itulah dapat memberi kita satu kekuatan, satu dorongan untuk kita taat perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Pada petang ini, seperti mana yang telah diwar-warkan oleh Puan Ni tadi, kita akan berbincang, kita akan bermuzakarah, kita akan memberi dan menerima atas tajuk laksanakan kerja yang baik dengan baik. Pada minggu yang lepas kita dah lihat bahawa syarat yang kedua suatu pekerjaan itu nak jadi ibadah, mestilah pekerjaan itu pekerjaan yang halal, pekerjaan yang sunat ataupun pekerjaan yang harus, ataupun dalam erti kata sah di sisi syariat. Namun tidak sekadar itu saja ni ataupun para pendengar, marilah sama-sama pada petang ini kita telusuri syarat yang ketiga, iaitu bukan saja pekerjaan tu baik tetapi mesti dilaksanakan, wajib perkara ataupun pekerjaan yang baik itu dilaksanakan dengan baik pula. Insya-Allah kalau kita lihat semasa kita bekerja, kita tidak buat perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang ditegah oleh syariat. Itu syaratnya dalam melaksanakan kerja. Memang kerja kita dah baik dah. Berniaga, bekerja di swasta ataupun di pejabat kerajaan, menoreh getah, ataupun kita sebagai buruh, ataupun kita sebagai nelayan, sebagai eksekutif, sebagai guru, sebagai doktor dan sebagainya. Kerja itu dah baik. Tetapi soalnya, apakah kerja yang baik itu kita laksanakan dengan baik? Salah satunya, semasa kita bekerja itu tidak kita buat perkara-perkara yang haram atau yang ditegah oleh agama. Contohnya berlaku kita curi masa, curi tulang, ataupun kita mengadu domba antara rakan sekerja, antara atasan dengan bawahan, kita menzalimi orang lain, kita sabotaj sahabat kita sendiri, kita ampu yang di atas, kita siku yang sebaya, kita henyak yang di bawah supaya kita naik ke atas kan. Jadi walaupun pekerjaan tu halal, tetapi apabila berlaku perkara-perkara yang ditegah, yang haram, yang ditegah oleh agama, maka pekerjaan itu sudah tidak jadi ibadah lagi, walaupun pekerjaan itu baik, pelaksanaannya tidak baik. Contohnya ni, semasa kita berniaga, perniagaan tu memang halal, tetapi katalah sumber modal yang kita dapat tu secara pinjaman yang tidak mengikut syariat, tidak dikira ibadah. Walaupun perniagaan tu halal, tetapi apabila modalnya kita dapat melalui pinjaman yang ada unsur-unsur riba, maka perniagaan itu tidak lagi jadi ibadah. Ataupun ada unsur-unsur gharar, unsur yang samar dalam perniagaan kita, dalam penetapan harga, waktu kita deliver dan sebagainya, itu juga mencacatkan kerja itu sebagai, ataupun perniagaan itu tidak jadi ibadah. Untuk kita tahu lebih detail, saya rasa ada segmen yang khusus dalam Radio IKIM yang dikendalikan ataupun yang dihostkan oleh Ustaz Dr. Zaharuddin. Kita rasa boleh rujuk di sana saja. Ada perkara-perkara ataupun dalam perniagaan itu kita jual barang-barang yang expired.
ya ni expired yang telah luput tarikh, ya. Kita jual roti, memang roti itu halal, tetapi roti yang telah luput tarikh. Pelanggan datang, kita tahu roti itu memang telah expired, tetapi sengaja kita jual. Jadi itu walaupun perniagaan tu halal, tetapi dah tak jadi ibadah lagi. Ataupun kita sebagai pengusaha ataupun kedai yang menjual tayar. Tayar pun ada luput tarikh dia. Jadi kita jual tayar kepada pelanggan, tayar yang luput tarikh. Ini sangat berbahaya ni. Tayar yang luput tarikh mungkin keras ataupun ada kecacatan yang menyebabkan mungkin meletup ke semasa dipandu. Ini tak tahu. Macam roti tadilah. Roti yang luput tarikh mungkin ada contamination, dah terdedah kepada pencemaran, sebagainya, ada di situ ada keracunan, makanan boleh berlaku, ya. Jadi Islam sangat berpegang kepada prinsip Islam itu selamat dan menyelamatkan. Begitu juga dalam perniagaan selalu kita dengar terjadi kini ialah berlakunya tindakan menyuruk barang, menyuruk barang, disorok barang itu supaya permintaannya tinggi, dan apabila permintaan tinggi baru dijual dengan harga yang tinggi pula. Jadi ini pun tidak dibenarkan dalam Islam, ya. Ataupun kita menipu timbangan. Ini perkara-perkara yang berada di dalam menipu timbangan, ataupun kita menyurukkan barang yang rosak daripada yang baik dicampurkan, ya. Katalah beras yang hancur dengan beras yang baik dicampurkan, ataupun kertas yang baik dengan kertas yang buruk dicampurkan, ya. Jadi kemudian dijual dengan harga kertas yang baik, dengan harga beras yang baik. Jadi itu juga tidak dikira sebagai ibadah, ya. Jadi kita kena berhati-hati. Contohnya, ya, saya ingin menyurut sedikit secara praktikalitinya, secara realitinya yang berlaku ni, ya. Ini bukan kita nak menyuluh orang, tetapi kita nak menyuluh diri kita sama-sama ni, supaya apabila kita dapat ilmu ni, kita bukan menyuluh orang lain, tetapi kita menyuluh diri kita. Contohlah bekerja di pejabat. Waktu pejabat katalah kita masuk pukul 8.30 sampai pukul 5 petang katalah. Dan ada rehat 1 jam, pukul 1 dengan pukul 2 untuk solat dan makan tengah hari, contoh ya ni, Dan kedatangan kita ke pejabat didetect ataupun dikesan melalui orang kata mesin perakam waktu lah, punch card, Tapi kita kena ingat, mesin perakam waktu ataupun punch card ini hanya boleh mengesan orang masuk bekerja. Tetapi mesin perakam waktu tidak boleh mengesan waktu orang mula bekerja. Katalah semasa kita bekerja, bermacam-macam perkara yang kita laksanakan. Kita tak buat kerja, pergerakan slow motion, minum di kantin lama. Itu yang ada istilah, ya. Saya pun terkejut juga, ya, bila terlibat secara terus, secara direct, secara langsung menjalankan kursus di pejabat-pejabat kerajaan ataupun di agensi swasta. Ada istilah bermacam-macam istilah mengular, mengular tu maksudnya ular tu belit lah, ya, ataupun menyelinap di mana-mana, ataupun istilah yang saya masih lagi teringat waktu beberapa tahun dulu, yang terkenal di kalangan dispatch boy ni yang bawa surat ni, istilahnya warmak. Warmak kita tak tahu apa dia, kan. Rupanya bila menghantar surat tu warmak dulu, warung mamak dulu, pergi warung mamak, begitu. Tak ada siapa yang nak detect kita kerja kita waktu tu. Kita kata boleh bagai-bagai alasan kita bagi, jam lah, ada inilah, tetapi sebenarnya kita waktu tu kita tidak jujur, maka waktu itu kerja kita tidak jadi lagi ibadah, Ataupun kalau kita tak terlibat dalam pergerakan outstation ataupun pergi ke merata bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk laksanakan kerja, mungkin kita statik saja, ni duduk depan komputer saja. Tetapi sekarang ni era ICT ni berbagai-bagai kelalaian yang boleh timbul depan komputer. Kadang-kadang kita layan FB, Facebook, waktu bekerja layan FB, waktu tu kita buat kerja juga. Kadang-kadang berlaku typing error yang banyak, melalui kadang-kadang kerja yang boleh kita laksanakan dalam tempoh masa sejam, terpaksa kita selesaikan dalam sampai 2 jam. Kenapa? Kita buat 2-3 kerja satu masa. Kadang-kadang minta maaf, dah dewasa ni pun ada juga orang yang suka main play game ni, Angry Bird dan sebagainya. Saya pun tak tahu, dah waktu bekerja, Kalau untuk release tension, saya rasa mungkin kita boleh pertimbangkan. Tetapi kalau kerana apabila kita sudah leka dalam hal ni, payahlah, kalau kita nak ini. Jadi saya
membawa satu perkara yang agak tersirat ni bukan hanya tersurat yang dikata kau ambil masa dan sebagainya. Setengah orang bila dikata ambil masa sikit, yang ini tak boleh, yang ini diharamkan dalam Islam, dia kata semua orang buat, kawan kita buat, sini buat, semua dah jadi budaya. Semua orang buat. Jadi kita ingin menegaskan bahawa kalau semua orang buat, belum tentu perkara yang salah itu menjadi benar. Kerana yang benar itu mutlak sifatnya. Yang al-haqqu min rabbika. Kan? Yang hak itu datang daripada Allah. Yang disuluk oleh wahyu dan hadis. Jadi dia tidak berubah. Mungkin orang semua satu ketika orang kata semua orang dah minum arak. Arak tu tidak jadi halal, tetap haram di sisi Allah. Begitu juga apabila kita mencuri masa, kita melakukan penyelewengan dalam waktu kita bekerja, walaupun semua orang buat ni, itu bukan satu kebenaran, itu tetap satu kesalahan. Ya. Dan mungkin ada orang berkata, kalau kita ambil masa 10 minit ataupun 20 minit satu hari dikumpul-kumpul, ini tak ada jadi kudis lah kepada organisasi kita. Takkan organisasi kita yang kaya raya ataupun lebih-lebih lagi kalau kita organisasi kerajaan nak bankrupt dengan apa yang kita buat tu kecil kan. Mudaratnya tidak akan berlaku, kita kata. Ya, memang mudarat tidak berlaku kepada organisasi kita, tetapi ni kalau ditelusuri secara halus dengan pandangan mata hati, kita lihat mudaratnya akan menimpa keluarga kita. Macam mana ni berlaku ni Katalah kita melakukan mengular tadi, warmak tadi, main FB tadi, macam-macam yang kita buat, berbual dan sebagainya. Katalah kita ambil masa hitung panjang, kita ambil dalam masa sebulan, tak lama ni campur-campur 20 minit, 10 minit sini, 30 minit sini, katalah lebih kurang 2 jam saja ni. 2 jam kita ambil Bila cukup bulan kita terima gaji dibayar atas waktu kita bekerja ni Jadi termasuklah 2 jam yang kita sebenarnya tak bekerja, tapi dibayar gaji Kalau 2 jam itu kita convert, kita tukar kepada wang ringgit, tentulah ada ni tak banyaklah, kata RM5 saja ni RM5 saja. Yang mana waktu yang kita buang-buang tu sebenarnya yang kita curi masa tu, yang kita curi yang lain-lain tu, kalau ditukar kepada duit atau wang hanya RM5. RM5 itu kita belikan beras, kita jadi tanak nasi, kita beri makan kepada isteri dan anak-anak kita. Apa yang berlaku ni itu kurang-kurangnya, paling orang kata paling kurang harta yang kita dapat ataupun rezeki yang kita dapat tu syubhat dan boleh jatuh haram kita buat, kita ambil hak yang kita tidak buat kerja waktu tu kan. Jadi apabila rezeki itu dimakan oleh anak kita, oleh isteri kita, kadang-kadang ni hati itu dibentuk oleh makanan. Hati boleh menjadi kotor oleh makanan, oleh sumber rezeki yang kotor Kita dalam rezeki ni bukan saja zat rezeki itu dipertimbangkan, tetapi cara rezeki itu didapati. Katalah ayam halal, tetapi kalau kita curi ayam yang halal, itu jadi haram. Ayam tu begitu juga tadi, kerja tu halal, tetapi apabila kita curi masa, kita bagi makan rezeki yang kotor kepada anak-anak kita, dan ini akan membentuk hati mereka ni bila hati kotor, hati itu payah untuk menerima kebenaran. Sebab tu kadang-kadang punca kita, remaja kita sekarang jadi begitu nakal, sukar dikawal. Banyaklah puncanya, tetapi mungkin saluran ini juga menjadi punca, iaitu rezeki yang diberi makan oleh ayah ibunya yang bekerja adalah rezeki yang tidak clear ataupun tidak jelas halalnya dan tercemar. Saya pernah mendengar satu cerita yang agak lucu ni tetapi lucu pun jadi pengajaran juga. Seorang ibu, mengikut sahabat saya lah cerita ni seorang ibu mengadu kepadanya, seorang ustaz lah, ustaz, kenapa anak saya ni suka sangat mencuri? Di dalam ini anak yang di sekolah rendah lah. Curi pen, curi pemadam, curi pengasah pensel, kadang-kadang curi pencil box, curi buku. Tentang curi pensel pun berlaku banyak kali. Saya dah ambil dah pensel di pejabat, bagi ke dia. Tapi dia ambil juga pensel kawannya. Jadi kita boleh ketawa kat situ Kenapa berlaku Sebab ayah dan ibu kadang-kadang curi masa di pejabat,
hasil rezeki itu diberi makan oleh anak, anak tu mendapat hati yang kotor, menyebabkan berlaku kesan, orang kata chain reaction ya, kesan berantai kepada kemungkaran, satu kemungkaran dengan satu kemungkaran yang lain. Jadi kena hati-hati ya. Mungkin kita kata kecil sangat ni, tak ada apa lah ni ya. Kalau kita kata jangan kita pandang kecil pada pandangan kita. Perkara yang haram ataupun benda yang haram besar pada pandangan Allah. Contoh ni dalam sejarah kita pernah mendengar cerita ini, bukan untuk jadi halwa telinga, tetapi untuk menjadi ibrah kepada kita ya. Khalifah Umar Ibn Aziz pada satu malam dia duduk di Baitul Mal. Dia sedang membuat kerja khalifah, tengok harta dan sebagainya, tengah membuat homework lah. Maksudnya tengah waktu tu ya, sedang melaksanakan kerja amanah. Datang seorang anaknya kan, ayah, saya nak memberitahu masalah. Jadi Khalifah Umar Abdul Aziz bertanya kepada anaknya, awak nak cakap ni yang masalah keluarga ke masalah negara? Jadi anak ni kata, saya nak cakap masalah keluarga kita. Jadi Umar Ibn Aziz, kalau gitu kita padamkan lampu ni. Tiup lampu, padam. Anak ni bertanya, kenapa ayah buat begitu? Kerana minyak yang yang digunakan untuk menyalakan lampu ini ialah minyak harta daripada negara ya. Kita kena bincang hal negara aja. Kalau kita nak bincang hal family kita, hal keluarga, kita gunakan lampu di rumah ya, yang dibeli oleh duit kita. Jadi bayangkan Umar Ibn Aziz ya, dia merasakan bahawa perkara walaupun setitis minyak itu ya, itu satu perkara yang besar yang kita anggap kecil sekarang ni. Jadi kita teringat satu kata-kata yang baik, asar yang baik ataupun kata-kata hikmah. Ada setengah mengatakan ini hadis, tapi kita ambil lah ini satu kata yang baik Orang yang muqarrabin itu, orang yang hampir dengan Allah itu, apabila dia berdosa, dia merasakan batu ataupun gunung yang nak menghempap dirinya. Manakala orang yang fasik ataupun orang yang derhaka itu, apabila dia melakukan dosa besar sekalipun, dia merasakan hanya lalat yang hinggap di hidungnya kan. Jadi kita jangan lihat kecil ataupun besarnya, tetapi kalau perkara itu haram yang melibatkan masa kita bekerja, kita kena berhati-hati. Itu ya ni Kemudian satu lagi yang saya ingin ketengahkan ialah, jangan kita, kalau kita orang atasan ni kita sebagai bos ke, kita sebagai pengarah ke, kita sebagai pengurus besar ke, general manager ke, kita berlaku zalim kepada orang bawahan kita. Ya, misal kata orang yang kita sayang, kita bagi kerja yang mudah, kemudian kita mudah naik pangkat. Tapi kalau yang kita benci tu, yang kita tak seronok tu, yang kita tak suka dengan dia, kita bagi kerja yang berat-berat, lambat-lambatkan. Sebab tu ada istilah SSB, sayang-sayang bos ya. Yang mana bos sayang Jadi waktu tu bos sengaja menyusahkan. Kalau dalam kerja menyusahkan saja. Ada perkara yang mudah tapi dia suka menyusahkan orang yang dia tak suka. Kena beringat-ingat ni kalaulah anak buah kita, subordinate kita di bawah merintih dan berdoa, tidak ada hijab antara doa dengan Allah iaitu doa daripada orang yang dizalimi. Dalam syariat jika yang menzalimi itu orang Islam, yang dizalimi itu orang bukan Islam, Allah berada di pihak orang yang bukan Islam. Jadi Allah tidak suka orang yang zalim. Sebab itu kita sebagai bos, kita kena berhati-hati supaya tindakan kita, keputusan kita tidak menzalimi orang bawahan kita, sama ada di pejabat ataupun di pejabat swasta, dalam perniagaan atau di mana saja. Dan ini juga peringatan kepada orang bawahan, subordinate janganlah kerana kita benci orang atasan kita, kita sengaja sabotaj atasan kita. Kita boleh sabotaj. Sebab orang atasan dia tak tahu groundwork, kerja di bawah. Kita boleh petik satu switch, kita cabut satu skru, dah gabra dah Sebab bos tak tahu apa yang kita buat. Kita tahu yang kita. Ataupun kita mengumpat atasan kita. Senjata orang yang lemah mengumpat lah ni. Dah tak boleh nak buat apa-apa, jadi kita umpat, kita memburuk-burukkan bos kita dan sebagainya. Waktu itu kerja kita pun tidak boleh menjadi ibadah. Jadi apa yang penting sebagai rumusan sementara ialah kerja yang baik mesti dibuat dengan baik. Sebab tu kena bezakan antara dua perkataan ini. Buat baik-baik dengan buat-buat baik. Kita kena kerja buat baik-baik, bukan buat baik. Mudah-mudahan kerja kita jadi ibadah.
Saya insya-Allah mudah-mudahan kita buka talian kepada rakan-rakan pendengar kalau ada sebarang pandangan ataupun soalan ingin berinteraksi bersama dengan Ustaz di konti ketika ini 0362051500. Ustaz, nampaknya kita dah ada pemanggil kita. Kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Hello. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam. Boleh saya cakap dengan Ustaz Farul? Siapa di sana? Saya Hidayah. Silakan Hidayah. Okey. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam, Hidayah. Apa ni, saya sebenarnya nak tanya agak panjang sikit Yeah. Tapi sebenarnya saya nak tanya Ustaz. Saya agak risaulah tentang yang apa Ustaz terangkan sebelum ni dengan dalam buku Ustaz Mukmin Profesional Yeah. yang Ustaz cakap pekerjaan tu perlu halal lah di sisi Allah kan. Jadi saya nak tanya Ustaz, kalau apa hukum dia kalau kita jual pakaian yang bukan dibuat oleh orang Islam, contohnya orang Cina yang tak menutup aurat, tak itu ini kan. Jadi apa hukum bagi kita sebagai penjual yang beragama Islam ni untuk menjual pakaian yang tak menepati syariat lah. Baik, terima kasih Hidayah. Assalamualaikum. Lagi satu boleh tak? Okey, teruskan. Katakanlah kita masuk office pukul 9, tapi kita masuk sepatutnya pukul 9, tapi kita masuk pukul 10. Lepas tu, tapi bila kita overtime, kita tak claim overtime tu. Adakah consider tu macam mana? Kita punya pendapatan tu halal ke macam mana? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, pemanggil kita berikutnya. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Jin Halim sini. Silakan Haji. Berapa Ustaz Farul? Baik, Alhamdulillah, Haji. Menambah saya tertarik ada Ustaz Farul tadi cerita tentang makanan yang haram lah. Cuma saya nak berkongsi petang ni. Silakan. Maknanya kalau kita ni kena tersentuh dengan babi ataupun anjing, maka dipanggil najis muhalazah. Yang mana kita boleh cuci dengan 7 air, yang mana salah satunya kita campur dengan air tanah. Maka begitu juga dengan pakaian, kita boleh basuh. Kalau kita ada kecil, kita boleh ambil wuduk. Tetapi apabila darah tu tercemar dengan benda-benda yang haram, bagaimanalah darah tu nak dicuci? Jadi saya dengar orang alim beritahu bahawa apabila termakan benda yang haram ni, yang tak bersih ni, maka dia kata memang bila dah bercampur dengan darah, dah bercampur dengan haram, benda haram ni, memang dia kata cucian dia hanya dengan satu, dengan taubat lah. Yeah. Jadi baru ni saya ada ketong istimak tu, dia beritahu tentang bagaimana satu orang budak ni dia menjaga kambing. Kemudian apabila seseorang nak tanya dia saja, nak uji dia, dia kata, kau juallah kambing ini pada aku. Kau bagi tahu tuan kau yang kambing kau ni kena makan harimau. Bukannya tuan kau tahu pun. Maka budak gembala kambing ni boleh jawab, kata dia, kalau aku jual kambing ni pada engkau, memang tuan aku tak tahu. Tetapi di manakah letaknya Allah? Yeah. Allah tu di mana letaknya? Jadi baru dia tahu betapa kejujuran budak tu dalam nak menjaga benda-benda haram lah. Yeah. Supaya benda ni jangan sampai tercemar dengan darah yang mana terlalu sukar sekali untuk dibasuh, susah sekali nak dicuci. Jadi itu sedikit sebanyaklah ibu saya ini sahabat pada petang insyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kita teruskan yang pemanggil kita berikutnya. Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum. Ya, kudara kita siapa di sana? Ini saya Sulaiman bin Muhammad. Teruskan Cik Sulaiman. Ini yang saya nak tanya Ustaz. Ini apa, katakanlah saya tak tempat kerja, ialah kerja saya memang standby lah. Ya. Teruskan. Saya terputus nampaknya. Apapun kita pesan kepada pendengar-pendengar kita supaya tidak mendengar di radio ya, agar tidak mengganggu perbualan kita. Dan mungkin ada soalan-soalan dari Facebook saya nak kongsikan juga Ustaz ya, daripada Nur Hidayah katanya, Ustaz, macam mana kita nak ikhlaskan diri untuk melakukan kerja yang lebih masa bukan daripada skop kerja kita yang diberi oleh majikan, walaupun kerja itu baik dapat meringankan beban pihak majikan. Okey. Daripada Syahrum pula, saya meniaga kereta dan saya tahu memang tidak lari dari riba, katanya loan bank. Adakah diterima ibadah saya dan dosa riba loan kereta customer tersebut saya yang tanggung? Tanya Ustaz. Adakah sahih dan benar loan secara Islamik untuk pembelian kereta itu sah di dalam Islam? Saya confused. Itu dia daripada Encik Syahrum. Okey, mungkin itu yang dapat kita kongsikan dulu Ustaz. Silakan. Ya.
Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemanggil sudi berkongsi. Saya respon dulu kepada soalan daripada Hidayah tadi yang risau apabila membaca buku saya Mukmin Profesional tentang pekerjaan-pekerjaan yang dibuatnya ataupun yang dilakukan oleh orang lain yang katanya sebagai contoh menjual pakaian-pakaian yang mendedahkan aurat. Jadi saya tak mau jawab hukum sebab saya lebih melihat kepada soal pendidikan tetapi kita dah tahu dah suatu yang kita rasa guilty conscious kita rasa tak selesa itu ada petanda juga bahawa perkara itu sebenarnya haram kita rasa tak selesa kita jual pakaian mendedah aurat ini kita tahu hukum mendedah aurat itu adalah wajib mendedahkan aurat itu hukum menutup aurat itu wajib mendedahkan aurat itu haram jadi dengan pakaian kita orang mendedahkan aurat yang kita jual jadi orang tu orang Islam pula jadi itu satu masalah satu yang perlu kita elakkan itu satu yang kedua apabila kita menjual pakaian yang mendedah aurat kepada orang bukan Islam ataupun yang dibuat oleh orang bukan Islam saya kata tadi dia soalnya pakaian ini tidak kira sama ada yang dibuat oleh orang Islam atau orang bukan Islam tetapi yang penting ialah menutup aurat atau tidak pakaian itu cuma kalau pakaian yang mendedahkan aurat minta maaf saya buat contoh kalau pakaian itu contoh seluar pendek katakan seluar pendek itu dipakai di dalam jubah tak ada masalah lah gitu katalah kita kata ni seluar pendek ni takkan kita nak tanya you pakai di luar ke pakai di dalam kan tapi kalau seluar pendek ke ataupun t-shirt katakan kalau t-shirt itu dipakai katalah oleh seorang isteri di rumah kan tak ada masalah kan kalau t-shirt itu dipakai untuk mendedahkan aurat barulah ada masalahnya jadi apa hak kita bertanya tapi kalaulah pakaian itu memang pakaian yang dikenali memang tabiatnya ataupun tabi'i pakaian itu memang di luar dan memang mendedahkan aurat di situ kita kena elakkan tetapi kalau pakaian-pakaian yang kata minta maaf lah kalau kita baju dalam seluar dalam semua ini mendedahkan aurat tetapi apabila dipakai di dalam dia tidak mendedahkan aurat maka itu sebenarnya kita berpahala kita membantu orang kita berjual tak ada jadi di sudut itu saya ingin membuka luaskan horizon pemikiran kita artinya kita kena melihat pelaksanaannya pula bukan pakaian itu saja kan okey baik tentang masuk office pukul 9 sepatutnya kita pukul 10 nanti kita cover balik kan ini terbagi pada dua keadaan ni dengar betul-betul Hidayah pun dengar betul-betul yang kita bersama-sama ni kalau kita cover balik pukul 10 itu tidak menjejaskan budaya kerja ataupun peraturan kerja di tempat itu okey yang kita kerja seorang saja. Contohnya kita dah tak menyusahkan orang lain dan tidak melibatkan budaya yang boleh diteruti oleh orang lain. Contoh ni katalah ni buat pukul 10 juga. Kemudian kawan yang lain buat pukul 10 juga macam anggapan ni juga nak cover nanti. Jadi akhirnya peraturan pejabat sudah bertukar. Masuk waktu bekerja bukan pukul 9 pukul 10 sebab semua orang buat begitu. Yang ini jadi cacah merba. Jadi orang kata haru biru dibuatnya disiplin dan peraturan itu. Cuma sekali-sekala mungkin kalau bos benarkan. Tetapi kalau nature ataupun tabiat kerja itu berbeza kalau berhadapan dengan orang lain. Contoh ni katalah kita jaga counter customer service. Pukul 9 itu sampai ke pukul 10 yang sepatutnya kita dah berada, itulah orang kata waktu yang paling optimum yang mana paling ramai klien datang nak berurusan dengan kita. Orang kata prime time lah sekarang ni pukul 9 waktu hot, semua orang datang berurusan waktu tu. Kita tak datang waktu tu. Kita akan cover nanti pukul 5 sampai pukul 6. 5 sampai pukul 6 siapa yang ada ni? Jadi tak sama. Jadi itu waktu tu walaupun sejam yang kita lewat, sejam yang kita cover, tetapi sejam di hujung waktu dengan sejam di awal waktu berbeza kualiti masa. Sebab itu kalau kita tengok iklan-iklan di TV ataupun di radio kalau kita lihat waktu prime time tu berbeza. Walaupun mungkin masanya sedikit tapi mahal harganya. Contoh iklan sebelum warta berita perdana misalnya kata pukul 8 dengan waktu berita akhir.
Beza sebab orang dah tak tengok TV dah selalunya jadi ini kita kena jaga. Itu satu hal Jadi waktu pelanggan sedang sibuk kita tak datang, waktu pelanggan tak ada kita itu satu kesalahan. Ataupun kerja itu dengar yang melibatkan teamwork. Saya pernah melaksanakan kursus dengan ground engineer MAS ataupun satu syarikat penerbangan saya kata pernah, saya tak ingat siapa, tapi dia begini katalah seorang engineer apabila kapal terbang landing aja, dia ground engineer ni kena bertugas serentak, katalah 4 orang kerja itu tidak boleh dilaksanakan kecuali keempat-empatnya datang. Keempat-empat datang baru boleh dilaksanakan. Katalah satu orang dia tak datang, seorang engineer tak datang, kerana apa? Nanti dia datang pukul 9, nanti dia boleh cover pukul 10 3 orang ni tak boleh laksanakan kerja kerana seorang tak datang. Itu satu kesalahan Itu satu kesalahan. Jadi sebab itu katalah kerja kita memerlukan teamwork tepat masanya, kita kena tepat masanya. Kecuali kalau kerja itu kalau kita cover pukul 5 macam Hidayah tadi, kalau kita boleh cover balik waktu malam tanpa kita claim insurans, itu tak ada masalah lah. Kalau seorang kerja tu seorang. Tetapi kadang-kadang minta maaf, ini satu teguran daripada hati InsyaAllah mudah-mudahan kita kongsi bersama. Kadang-kadang dah datang lewat. Kita cuba kerja waktu lebih. Waktu lebih tu kita claim pula OT ini tidak adil. Ini tak sayugianya orang Islam nak membuat begitu itu yang soalan yang pertama. Tentang Haji Nur Halim tentang dosa yang sampai berakar umbi kepada darah kita Saya memang berkongsi dan alhamdulillah Tuan Haji telah memberi satu pemikiran, satu input yang baik Dosa yang telah yang dikata bukan melibatkan fizikal, yang melibatkan soal-soal maknawi tadi ini mesti diselesaikan dengan taubat 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 dengan Allah tu 3 syaratnya. Tapi ini kalau kita bekerja dengan majikan kita tanpa dengan kerajaan itu rakyat, kita berdosa dengan rakyat tau. Berdosa dengan rakyat. Jadi kena berdosa dengan rakyat artinya berdosa dengan manusia. Bila berdosa dengan manusia dalam syariatnya kena 4 syarat taubat. 4 syarat taubat menyesal, yang lain tu biasa, tapi ditambah satu lagi iaitu kena minta halal. Kalau kita curi kena pulangkan. Kalau kita mengumpat kena sebut depan dia yang kita tu satu perkara yang sukar, yang payah Jadi itu sebabnya kita kena berjaga-jaga sungguh kena berjaga sungguh. Saya tertarik seperti mana yang telah dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Kalau dalam sirahnya kalau kita tengok bagaimana satu ketika Sayyidina Abu Bakar meminum susu, kemudian apabila dia minum susu tu sahabat yang memberinya bertanya, kenapa kau tak tanya macam selalu daripada mana sumber susu ni? Selalunya Sayyidina Abu Bakar bertanya, tetapi hari itu dia minum terus kerana terlampau dahaga mungkin Jadi Sayyidina Abu Bakar tanya, jadi sumbernya daripada mana? Puncanya daripada dulu saya masa zaman jahiliah saya kerja ni tunung nasib. Bila tunung nasib dapat upah antaranya upah susu dan sebagainya. Ada upah yang tertangguh lagi pada zaman jahiliah tu. Bila dia masuk Islam, upah tu baru dibayar. Dengan itulah yang dia beli susu tadi. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila dengar itu dia jolok balik dan muntahkan kembali susu tu Kalau kita hukum biasa kita kata terminum termakan, ter artinya perbuatan yang tak sengaja Tetapi bagi Sayyidina Abu Bakar dia merasakan bahawa walaupun tetapi yang susu itu akan membentuk darah dagingnya. Yang ini kita kena berhati-hati memang dijaga memang dijaga orang kata alert yang tinggi sangat dia punya precaution tu tahapnya berjaga tu terlalu tinggi itu. Ataupun kita merasakan bahawa macam tadi kerja kita bukan hanya dipantau oleh perakam waktu atau CCTV sekarang tetapi kalau kerja itu sebagai ibadah, kita rasa diawasi dan dipantau oleh Allah. Sebab tu rasa feeling of God in you tu, rasa bertuhan, rasa dilihat oleh Allah, yang dikatakan ihsan itu, mesti ada selalu di hati kita. Kalau kita terlanjur, cepat kita bertaubat. Saya teringat penjual susu, seorang wanita, seorang budak wanita, seorang anak dara sebenarnya, wanita di zaman Sayyidina Umar yang kerjanya menjual susu. Sayyidina Umar telah mewartakan satu peraturan, kalau jual susu jangan campur air. Susu yang asli betul jadi Sayyidina Umar ni selalu malam-malam dia meronda lah. Akhirnya dia sampai ke satu rumah, terdengar perbualan antara ibu dengan seorang anak ni yang menjual susu ni. Kata ibu tu,
engkau bubuhlah sikit air dalam susu tu. Tak boleh. Khalifah Amirul Mukminin telah bagi tahu jangan campurkan susu. Masa ni mana khalifah ada, kata. Allah ada. Tuhan bagi khalifah sentiasa ada, ya. Saidina Umar sangat terkejut dengan ini dan esoknya dipinanglah budak ni untuk anaknya, dan itulah menjadi titisan untuk lahirnya cucu kepada Saidina Umar, iaitu Umar Ibn Aziz, ya. Jadi kalau kita menjaga makanan dengan baik, ya, generasi kita akan terpelihara, ya. Apalah sangat kita kata duit atau wang ganjaran yang beribu hatta berjuta sekalipun, kalau anak kita rosak, ya. Sebab bagi kita yang paling berharga ialah anak kita, dan anak yang berharga ialah anak yang soleh dan solehah, ya, yang bukan menjadi harta kita di dunia sampai di akhirat gitu. Tapi kalau kita cemari dia dengan rezeki-rezeki yang haram tadi, Allah, ya, alangkah ruginya kita, ya. Baik, yang ketiga, ya, soalan daripada tadi tentang ni, soalan apa ini? Saya teringat, ya. Mungkin Facebook, Ustaz. Tentang Cik Sulaiman tadi, setakat standby, ya. Setakat standby. Standby ni selalunya kerja jagalah, ya. Kerja jaga ni nampak senang tapi susah. Jaga je. Tak ada buat apa-apa, jaga je, tapi susah, sebab itu kena alert selalu, jangan tidur, jangan bosan dan sebagainya. Jadi sebab itu orang yang jaga demi keselamatan barang ataupun keselamatan manusia ni, saya ingin, ya, mata yang tidak disentuh oleh api neraka nanti ialah mata yang menangis kerana takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di sempadan daripada musuh. Jadi kita anggaplah kalau di IKIM ini, saya sangat menghormati kata pakcik jaga di depan tu. Walaupun suara kita kedengaran untuk memberi ilmu dan sebagainya, tapi pakcik jaga yang di muka pintu itu yang menjaga keselamatan kita semua. Dia mendapat pahala seperti mana kita. Walaupun kerjanya nampak senang, duduk saja, kan, tetapi sukar kerana keselamatan bangunan ini dan keselamatan tempat ini ada di bawah pengawasannya. Sebab itu mudah-mudahan Allah bagi pahala yang besar kepada semua pakcik-pakcik jaga, walaupun kecil dilihat pada pandangan manusia, sebenarnya besar dilihat pada pandangan Allah. Itulah sempat saya dapat soalan daripada Cik Sulaiman tadi, ya. Kemudian Nur Hidayah kata, ya, kerja-kerja yang dia buat kadang-kadang tidak ada gaji, tetapi hanya untuk membantu memudahkan majikannya, ya. Apakah kerja ini nilainya besar? Sebenarnya nilai ini besar, ya. Sebab kalau kita bekerja sebagai ibadah, selalu saya katakan, ya, walaupun sebenarnya tak ini quote unquote, God is our CEO, ya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah CEO kita, ya. Kerja dalam organisasi ini ada terbagi pada dua ni, kerja yang berbentuk self promotion, satu lagi self improvement. Self promotion ni kerja yang kalau kita buat masuk dalam job spec kita. Self promotion ni kerja yang apabila kita laksanakan, dia ada ganjaran dalam bentuk gaji, dalam pangkat dan sebagainya. Yang ini selalu orang tak ada masalah, orang rebut-rebut, sebab dia ada bagi gaji, dah bagi ganjaran. Tapi ada satu kerja lagi yang tak resmi ni, yang dia kata bukan self promotion, tetapi self improvement. Self improvement ini menaikkan harga diri kita sebagai manusia. Contoh ni, kita bantu kawan kita, ada kawan kita sekerja kita yang ada masalah, kita selesaikan. Kita nampak misal kata di tempat kerja kita sampah sarap banyak, kita ambil, kita masukkan dalam tong sampah. Walaupun kita eksekutif, kerja itu adalah kerja pekerja lain, tetapi kita tolong, bantu dan sebagainya. Itu tak ada ganjaran ni, tetapi itu ganjarannya naik ataupun meningkat nilai kejujuran kita di sisi Allah dan akhlak kita di sisi manusia. Yang ini sebenarnya tinggi nilainya, ya. Dan orang yang bekerja atas dasar ibadah, dia akan tumpu kepada self promotion dan self improvement. Kedua-dua kerja dia buat. Tetapi mengikut kajian ni, siapa yang selalunya hati dan jiwanya boleh buat kerja self improvement, selalunya kerja-kerja yang self promotion tak ada masalah. Ya, sebab tu kalau kita baik, insya-Allah mudah naik pangkat, mudah naik dapat gaji yang lebih, ya, kerana Allah menjaga kita, ya. Okey. Baik, ada soalan sikit lagi yang daripada Syahrum tu. Saya combine lah lagi dengan soalan-soalan lain. Boleh saja. Ada banyak soalan berkaitan dengan solat duha di waktu pejabat dan juga solat-solat wajib yang lain lah. Adakah itu dikira macam menggunakan masa kerja kita dan sebagainya?
Okey, dan ada juga soalan dari pendengar kita L Ilmi, katanya bagaimana pula cara kita untuk bertaubat daripada curi masa, nak taubat daripada curi masa, adakah boleh kita sedekahkan sebahagian besar daripada harta kita untuk kita cover baliklah yang kata curi masa tadi tu, dan cuba untuk tidak ulangi lagi. Dan okey, Mastura katanya macam mana Ustaz kalau lah kita diberi majikan kita meminta untuk kita bekerja di waktu bukan waktu kerja kita, katalah kita kerja Isnin sampai Jumaat, Sabtu Ahad waktu rehat, tapi diminta majikan untuk bertugas, sedangkan waktu tu waktu kita bersama dengan keluarga. Macam mana tu dikira? Saya ingin respon tentang solat duha. Solat duha ni sangat penting kalau kita tengok dia membuka rezeki bukan rezeki dalam bentuk wang saja, tetapi rezeki dalam yang lain-lain semuanya, kesihatan dan sebagainya. Namun kita kena berhati-hati dia ada beberapa keadaan zuruf kita kena tengok keadaan wakil tempat kerja kita Kalau tempat kerja kita tu bos ataupun stakeholder yang di atas pengurusan kepimpinan dan pentadbiran mengatakan bahawa dibenarkan untuk kita solat waktu duha sebagainya, boleh kita, artinya kita boleh meninggalkan kerja kita ni kerana telah ada peraturan untuk kita boleh solat duha. Saya mengenali beberapa syarikat yang saya tak mau sebut di sinilah tetapi saya sangat menghormatinya yang mana ketua ataupun kepimpinan pada syarikat itu mereka menggalakkan betul, bahkan kadang-kadang meletakkan suatu yang utama untuk semua pekerjanya waktu duha melaksanakan solat duha, walaupun solat tu sunat. Dan ada yang dilaksanakan secara berjemaah ada yang dibuat cukup bagus sekali Itu satu keadaan, tetapi katalah satu keadaan yang lain, ini kena pertimbangan sebab tu Islam tu bukan satu sudut, kena dilihat daripada pelbagai sudut. Katalah ni satu kerja yang kita buat dan majikan tidak memberi kelonggaran untuk menyebabkan solat duha, waktu itu menumpukan kerja kita, yang mana kerja itu sebagai ibadah, yang kerja itu sebagai saluran untuk kita memberi khidmat kebaikan kepada orang lain, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah kedudukannya lebih besar daripada sunat. Jadi cuba bayangkan ni katalah pemandu kita sedang naik komuter, tiba-tiba komuter berhenti. Kita tanya mana pemandunya? Pemandunya sedang solat duha. Macam mana ni kita rasa? Tak mungkin. Customer service. Tengah pelanggan beratur betul-betul waktu pukul 10. Minta maaf ya cik, saya nak solat duha. Macam mana itu tidak. Kita apabila kita khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat yang lain pada yang lain. Dan kata Imam Ghazali, ibadah yang paling baik ialah ibadah yang melimpah ruah manfaatnya kepada orang lain. Jadi fardu kifayah waktu itu lebih baik, lebih utama daripada solat duha. Itu yang saya nak tegaskan. Jadi jangan ada di antara kita yang meninggalkan tugas asas, tugas fardu kifayah untuk melaksanakan solat duha. Jadi nanti haru biru dibuatnya Begitu juga tentang yang kedua tu kita dah terlibat, kita dah tahu melalui ilmu kita tadi, kita dah terlibat dalam curi masa. Jadi macam mana kita nak cover, nak bersihkan balik. Sebab itu ni kalau kita lihat dalam ajaran Islam, ada satu ajaran yang wajib, iaitu zakat. Zakat ini daripada kalimah membersihkan, zakah, bersih. Kita membersihkan harta kita dengan zakat. Kenapa harta kita dibersihkan? Walaupun harta tu halal. Contohnya zakat perniagaan, kerja di pejabat sekarang dapat gaji pun wajib zakat kan kalau melebihi Okey, saya nak tanya ni kenapa harta yang halal ini perlu dibersihkan lagi? Sepatutnya harta curi lah yang dizakatkan, kerana dia dah kotor boleh dibersihkan. Harta curi tak boleh, dah memang kotor dan tak boleh dibersihkan. Tetapi harta yang bersih, harta yang dapat secara halal perlu dibersihkan. Kerana apa? Ada pencemaran tadi. Itu yang tadi kita tak ambil masa sini, terlalai sikit. Kita manusia kita lemah, lalai. Bila kita dapat gaji di hujung bulan tu, kita rasa bulan ni banyak aku terlalai lah agaknya aku dah. Cepat-cepat kita keluarkan, nanti zakat di hujung tahun. Ataupun tak cukup nisab, tak cukup nisab lagi kita nak keluarkan zakat. Kita kata, macam mana kita keluarkan sedekah.
sedekah untuk membersihkan harta diri. Mungkin kita terlalai 5-6 minit, kita sedekahkan sebagai cover kafarah kepada kita punya kelalaian tu dengan sikit-sikit yang kita sedekahkan. Tetapi ni ingat itu yang kita terlalai dengan sengaja. Kita tak boleh rancang. Contoh bulan ni saya nak buang masa lebih kurang buat kerja lain lebih kurang setengah jam. Nanti saya cover dengan ujung bulan, saya cover dengan sedekah RM30. Tak boleh. Yang itu sudah merancang. Tetapi ini kita cuba buat yang terbaik, tetapi ada ketirisan di sana sini, ada kata bolos di sana sini. Jadi kita rasakan itu, kita cuba cover balik. Itu yang paling baik kemudian kerja Encik Puan Mastura tadi yang bosnya minta, majikannya minta dia bekerja di luar. Ini terpulang. Kalau kita nampak adanya unsur pengorbanan dan pengorbanan itu boleh membawa satu kebaikan yang besar katalah majikan kita nak buatkan satu event yang menyebabkan ratusan ribu orang mendapat manfaat daripada event tu. Contoh kata Radio Aikim nak buat, jadi ni diminta bekerja di hujung waktu dan ni minta redha pada suami meredakan. Iaitu yang terbaik. Kita berkorban demi untuk Islam. Tapi kalaulah contoh kita workaholic sampai membuta tuli ni kita kena ingat kerja sehingga tak ada masa bersama keluarga. Kita jaga majikan, kita jaga organisasi, terlupa suami, terlupa isteri, terlupa anak-anak di rumah. Ingat, wali ahlika alaika haqqah pada keluargamu ada hak yang kamu kena tuntut. Jadi berpada-pada. Sebab itu Islam adalah ajaran wasatiyah, artinya yang sederhana. Kita ada masa kita berkorban untuk majikan kita yang mana kita ada misi yang besar, contoh, dan juga kita berkorban juga untuk keluarga kita juga. Dua-dua kita kena jagakan insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Saya sebenarnya nak Ustaz jawab satu soalan ni, saya kesian pula dekat Cik Syahrum ni, katanya tadi saya dah tanya dah. Terlupa kita nak Ustaz nak ulas sikit. Minta maaf tentang dikata saya berniaga kereta dan saya tahu memang tak lari dari riba yang kata loan bank tadi tu. Adakah diterima ibadah saya dan dosa riba loan bank customer tersebut saya yang tanggung ke? Tanyanya. Okey, adakah sahih dan benar loan secara Islami untuk pembelian kereta itu sah di dalam Islam? Kalau secara yang saya nak pergi lompat terus pada soalan kedua kan, kalau sudah ada loan Islamik mengapa kita masih terlibat dalam loan yang tidak Islamik contoh kerana saya kata Islam bukan satu alternatif, tetapi Islam ada satu pilihan yang mesti dibuat ke atasnya bukan sekarang ni sekarang dah ada loan Islamik, loan tak Islamik, sekarang pilihan dah ada alternatif. Saya tak rasa Islam tu sebagai satu alternatif. Islam adalah satu pilihan buat orang Islam, wajib kita memilih Islam. Okey, tentang dosa, apakah dosa orang yang loan itu kita tanggung dan sebagainya, saya minta maaf saya sekali lagi saya ingin menegaskan, saya tidak memberi hukum di sini dengan sebab itu elok soalan ini diajukan kepada segmen muamalat nanti akan dijawab oleh Dr. Zaharuddin saya kira. Tetapi secara pintas lalu kita lihat, saya bukan seorang ulama, sebagai seorang Islam apabila terlibat riba berdosalah kita dan kita tahu. Dan ini bukan terpaksa sebab dah ada pilihan yang sewajarnya kita buat, dah ada jalan keluar kan. Dan mengenai dosa orang lain yang terlibat dalam riba kenderaan itu, saya kira itu yang perlu dirujuk apakah kita ini. Tetapi ini seruan saya bukan untuk Cik Syahrum saja, tetapi untuk semua kita pilihlah yang kata jalan yang halal. Walaupun jalan yang halal itu kadang-kadang kelihatan sukar, tetapi insya-Allah ada kemanisan dan ada ketenangannya. Tetapi manakala jalan yang haram itu, yang syubhat, yang grey line itu, kalau kita pilih nampak senang, nampak untung, tetapi pasti ada penyesalan dan insya-Allah tak tenang hati kita nanti. Kita pun kena ingat hidup kita ni sementara je. Sementara. Okey, mungkin satu lagi soalan lah sebagai penutup daripada pendengar kita. Siti Said katanya kalau katalah masa bekerja dia mengambil peluang untuk dengar ceramah ataupun perkara-perkara yang bermanfaat lah, tapi guna katanya harta pejabat ataupun guna komputer ataupun laptop di office. Jadi macam mana tu Ustaz, boleh ke tak boleh ke? Ini satu persoalan yang sangat subjektif kerana tengok organisasi apa, tengok organisasi dan tengok kerja kita apa. Contohnya macam saya seorang trainer seorang yang pendakwah misalnya kata kan, saya kerja dengan satu syarikat contoh
ya. Termasuk dalam kerja saya ialah menambah ilmu. Dan cara saya menambah ilmu ialah dengan mendengar ceramah. Walaupun tak langsung itu kan, menambah ilmu dan sebagainya, itu tak dikira kita menyalahgunakan harta pejabat. Sebab pembaikan insan, penambahan ilmu itu berguna balik untuk disalurkan kepada syarikat atau organisasi itu ya. Tetapi katalah kita mendengar ceramah, kerja kita berbeza. Kerja kita bukan untuk menyampaikan ilmu, dan kerja kita katalah tadi Pak Gad tadilah ya. Contohnya kita kerja waktu malam ya. Kita cocok dengan MP3, telinga kita dengar ceramah agama kan. Sehingga dengan cocok telinga kita tu, dengan letakkan MP3 di telinga kita tu, kita tak dengar lagi apa yang berlaku di sekitar. Walaupun dengar agama, dengar ceramah agama, kira itu perbuatan yang salah di sisi syariat. Kerana kerja kita kena tumpukan kepada keselamatan. Tambah-tambah pula kalau bangun nanti kena syurga. Kena itu. Kita pun dengar. Kenapa you buat macam ni? Saya dengar ceramah agama ni kan. Kerana kita tengah berzikir dan sebagainya. Kita tak boleh macam tu ya. Kita kena tumpukan. Sebab itu yang dikatakan dalam ini ada kaedahnya. Sebab itu dalam solat pun ada solat khauf ya. Macam mana? Dalam solat pun kena sentiasa melihat musuh ya. Jadi itulah yang saya katakan tadi ya. Saya sebenarnya banyak soalan